Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, pada korang yang masih baru pergi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, Beto dah lama tak buat video reaction. So, terpanggil untuk membuat satu video yang mana Beto rasa benda ni sangat menarik untuk dikongsikan dan dibincangkan dengan korang. Baru-baru ni kita mendapat satu video yang viral di media TikTok apabila seorang lelaki yang dikatakan adalah seorang waris kepada mangsa pesawat MH370, di mana dekat situ dia meluahkan perasaan dia kepada seorang YouTuber yang bernama Prismate. Sebelum kita berulas lebih lanjut tentang video berkenaan, kita lihat dulu respon daripada waris tersebut. So hari ni aku cuba nak luahkan lah. Semenjak yang Prismate ni, yang budak mabuk ni buat ikutan pasal aku punya kes keluarga aku MH370 kan, orang office aku dah start tanya aku dah tak boleh nak fokus kerja dah. Benda ni dah sampai ke pengetahuan mak aku, sampai mak aku yang selalunya dah boleh ceria sikit, tapi sekarang dia dah start termenung balik kan. Kau boleh nampak tak kesan apa yang kau buat pada keluarga aku? Kau ingat senang ke aku nak pujuk mak aku, nak bagi dia tenang balik? Kau tak fikir. Kau setakat Google, kau ambil konten-konten dekat Google, kau petik, lepas tu kau dah claim, oh kau dah jumpa jawapan. Senang macam tu kan? Kalau aku boleh cari jawapan macam tu, aku cari Google, senang, aku pun boleh buat. Aku boleh cakap, aku dah jumpa kau, senang cakap macam tu. Kau setakat duduk dalam bilik, kau tak bercampur dengan dunia luar, kau tak kaji sejarah, lepas tu kau nak cakap pasal Diego Garcia. Aku rasa kau ni memang tak tahu malu kan kau ni. Belajar sejarah tak habis. Pekerja yang bekerja dekat Diego Garcia ni, orang Filipin ni, ini orang panggil OPW, Overseas Philippine Workers. Dia kerja bawah satu syarikat servis sokongan, nama dia KBR. Kalau kau tengok logo dekat baju orang Filipin tu, orang Filipin ni memang dah lama dia ambil bekerja untuk Diego Garcia punya tempat. Atas sebab apa? Sebab orang punya bayaran murah. Diorang boleh bekerja dengan bayaran murah. Sebab tu orang Filipina dipilih. Nak cakap kenapa muka Filipina macam Melayu, sebab orang Filipin memang muka banyak macam orang Melayu. Kenalan aku yang duduk Filipina pun dah sahkanlah benda ni. Memang orang Filipin. Orang kalau nak cari bukti, kau kena ada benda yang sahih, kau ada sumber. Kau kena cari orang yang ada akses pada sumber. Kalau kau setakat sembang pakai Google, itu bodoh namanya. Nak cari kebenaran tu tak salah, tapi nak cari kebenaran bukan senang. Kalau kau tak ambil kira soal iman dalam hati kau, apa orang cakap 100% kau percaya. Sebab kau suka nak buat perbandingan kan, kau nak samakan muka orang yang tak berkenaan dengan muka ahli keluarga aku kan. Aku dah bagi satu contoh lah. Kalau aku kata anjing tu muka iras dengan kau, kau mengaku tak anjing tu kau? Simple lah aku tanya kau. So macam tu lah kau kat aku. Kalau dah bukan ahli keluarga aku, kalau memang dah bukan, memang bukan lah. Buat apa aku nak mengaku? Buat apa nak paksa keluarga aku mengaku? Ini tak ada yang cakap tak mengaku. Sebab apa? Sebab dah kenyang makan insurans, dah kenyang makan papasan. Daripada 2014 sampai sekarang, itu je modal orang nak kenakan keluarga aku, nak jatuhkan keluarga aku, nak kutuk keluarga aku. Duit. Memang kepala otak kau memang semua ni memang duit ke? Memang aku punya family batak nak duit ke? Daripada 2014 pun sampai sekarang pun aku hidup dengan aku sama je. Tak ada hidup mewah pun. Mak aku sampai sekarang hidup sakit. Kau tahu tak penat macam mana nak teruskan hidup dengan keadaan macam ni, dengan mulut orang macam korang ni, yang tak faham bahasa, tak ada pakai perasaan, cakap selain ikut mulut, tak hormat orang, tak hormat musibah orang. So itu dia geng,
sedikit respon daripada waris mangsa kepada MH370 yang beri sedikit ulasan berkenaan tentang efek kenapa kesan daripada video daripada YouTuber yang sangat terkenal dengan konten-konten konspirasi, Illuminati, apa lagi, macam-macam lah. Dan dia juga antara favourite content creator Beto pun suka tengok dia. Tetapi bila melibatkan konten yang sedemikian, kesan-kesan yang dihadapi oleh keluarga mangsa memang sangat terkesan. Seperti mana yang Mamat ni, brother ni kata, satu lagi dia mengganggu emosi dia ketika bekerja dengan kawan-kawan dia, sering tanyakan tentang perkara berkenaan. Dan yang paling tragis sekali adalah emosi ibu kepada Mamat tu, yang mana sebelum ni dah cuba kembali pulih sedikit demi sedikit. Ini dah kembali ke murungan apabila timbul isu-isu yang mana banyak sangat netizen-netizen kat luar sana yang cuba nak menjadikan adakah mangsa ni masih hidup lagi. Dan baru-baru ni juga ada juga laman Facebook daripada Luis Garcia, iaitu kepulauan yang dikatakan adalah tempat terakhir pendaratan pesawat MH370 ni, yang diklaim oleh Prismate ni. Ada juga yang menunjukkan wajah mangsa yang seakan-akan serupa, dan diorang ni claim suka-suka kata wajah tu dah mangsa-mangsa ni masih hidup lagi lah dan sebagainya. Sedangkan benda ni tak ada kesahihan tentang adakah itu benar ataupun tidak. Dan juga seperti Mamat ni kata, kalau setakat kau duduk dalam bilik saja dan kau just fakta-fakta yang kau claimkan tu katanya, korang Google dekat internet, semua orang boleh buat kan. Dan Beto kat sini sebenarnya bersetuju juga dengan dia. Apa yang dikatakannya tu boleh katakan benar, sebab isu tentang kepulauan Luis Garcia ni dah timbul selepas setahun atau 2 tahun selepas kehilangan pesawat ni. Dah timbul daripada media-media barat yang memperisukan tentang isu ni. Tetapi benda ni kembali viral selepas dah lebih 10 tahun pesawat tu hilang dan diviralkan semula oleh Prismate. So aku rasa macam okey, dan benda-benda ni dah dikongsikan sebelum ni, tetapi dia claim kata dia dah jumpa. Aku macam tak tahu nak cakap macam mana. Tapi iyalah, benda macam ni dia ada side effect di sebalik benda-benda yang kau buat. Dan aku rasa secara sejujurnya Prismate perlulah memohon maaf secara terbuka kepada keluarga-keluarga mangsa yang membuatkan daripada video dia ni menyentuh ataupun membuatkan kemurungan kepada keluarga mangsa ni. Kita tak ada kat tempat dia orang. Dan banyak kecaman-kecaman yang dikatakan seperti Mamat tu, wang papasan dah dapat, kau hidup senang dan sebagainya. Sedangkan nilai seorang keluarga ataupun orang yang kita sayang tu bukan sekadar pada ukuran RM1 saja, geng. Benda tu priceless sebenarnya. Tak ada ukuran dengan RM1. Dan kenapa masih ada timbul-timbul isu-isu yang sedemikian? So apa pandangan korang tentang isu ni? Aku rasa perlu untuk Prismate memohon maaf ataupun ada cara lain untuk buat konten yang aku rasa benda tu memang sangat sensitif. So kalau korang ada pendapat, sila drop komen kat bawah. Itu akan baca satu persatu komen korang. Dan jika anda suka konten-konten dalam video ni, please tekan button subscribe, tanda sokongan korang. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.